Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya, Cikgu Farah. Dan untuk kali ini saya nak kenalkan satu lagi alat ataupun tools pembelajaran sepanjang PDPR ni jika cikgu ingin gunakan untuk mentaksir para pelajar untuk kita isi dalam borang PBT tu secara atas talian. Biasanya dalam musim PDPR ni agak sukar untuk kita pantau ataupun kita mentaksir para pelajar kita. Tambah-tambah lagi sekarang musim COVID-19, kita nak tengok pelajar ni boleh buat ke tak, dah capai belum tahap penguasaan 1 ke 2 ke 3 ke 4. Di senang kita nak tulis dalam PBD kan. Jadi di sini saya nak kenalkan satu tools kepada cikgu-cikgu semua yang boleh kita gunakan untuk mentaksir para pelajar secara atas talian, secara langsung je. Iaitu kita gunakan whiteboard.fi. So cara yang pertama, kita akan pergi dulu pada Google. Kita boleh search pada Google. Kita typekan whiteboard.fi. Whiteboard.fi. Ini adalah salah satu aplikasi yang disediakan oleh Kahoot, Kahoot Company. Biasanya kita dengan produk Google macam Jamboard. Jamboard tu kalau anda kata kita nak buat kolaborasi antara para pelajar. Kalau anda kata cikgu nak taksir para pelajar ni secara individu, jadi saya cadangkan untuk gunakan whiteboard.fi ni lah. Sebabnya setiap seorang pelajar akan dibekalkan satu whiteboard. Satu pelajar, satu board. Jadi dalam masa yang sama juga, kita bukan saja boleh mentaksir individu tu, kita boleh lihat secara langsung terus menerus kepada board para pelajar kita. Macam mana nak buat tu, tak apa, kita tengok dulu. Di sini adalah paparan untuk whiteboard.fi. Cikgu boleh login, ataupun kalau kita nak pakai yang free saja, just tekan new class. So saya tekan je lah sini new class. Ni yang paling simple, yang paling ringkas yang saya nak tunjukkan pada cikgu. Kalau cikgu nak login, kalau cikgu nak beli license untuk whiteboard.fi ni, boleh lihat di bahagian pricing nanti. So untuk kita mulakan kelas, kita tekan new class. So untuk create new class, kita masukkan nama kita. Your name will be displayed to student to join your whiteboard class. Boleh tuliskan nama sendiri, boleh tulis nama kelas. Email ni adalah nak tulis pun tak boleh, tak tulis pun tak apa. Dan ini ada aplikasi untuk enable waiting room lobby, di mana cikgu-cikgu perlu nak benarkan para pelajar menunggu dulu, dan baru cikgu release semua sekali untuk menjawab soalan. So contoh sini saya letak nama saya Cikgu Farah, email, dan saya klik di sini. So bagaimana ia berfungsi? Kita just tekan create a new class. Dia sedang creating room. Please wait. So di sini para pelajar cikgu boleh berikan URL ataupun URL ni kita boleh bagi masa-masa dalam kita buat kelas secara online lah, dalam Google Meet, dalam Zoom. Boleh berikan di ruangan chat supaya para pelajar boleh buat terus, boleh masuk terus. Bila kita gunakan whiteboard.fi ni, para pelajar tak perlu install apa-apa pun software, dan kita cikgu pun tak perlu ada software whiteboard.fi ni. Ni adalah secara atas talian. Penggunaan secara atas talian. Dan cikgu juga boleh tunjukkan QR code pada para pelajar. Kalau anda kata itu semasa Google Meet, boleh paparkan di skrin. Para pelajar akan scan QR code ni dan akan join kelas cikgu. So jom kita lihat. Di sini saya tekan dulu toggle my whiteboard. Kita nak tengok dulu paparan whiteboard. Ini adalah whiteboard saya. Whiteboard guru.
Okey. Okey, ni yang student nampak. Nampak ni. Dia ada mata sini. So di sini dia ada beberapa tools lah. Okey, ni arrow, ni adalah untuk pen ataupun draw. Okey, line, shape, ada rectangle, ada round, ada text. Okey, nak masukkan image, PDF, nak cut, copy, paste dan simbol-simbol yang cikgu pernah tengok lah. Okey, dan ini pula adalah kita nak insert small grid, okey, ataupun large grid untuk subjek matematik lah. Dan ini ada function insert max symbol. Okey. Okey, whiteboard ni saya nak tuliskan soalan. Okey, contoh. Okey. So ini adalah contoh soalan. Okey, jadi saya type teks. Okey, dia macam ni. So kita boleh panjangkan. Okey, atau kita nak tukar saiz tulisan, kita boleh pergi kepada font size ni. Okey, kecilkan, untuk besarkan. Okey, so macam ni lah. Okey, so sekarang okey, saya cuba buat soalan yang kedua pula. Okey, copy. Okey, untuk tambah soalan, kita pergi pada bahagian bawah ni. Okey, nampak page di bawah ni. Okey, ada tambah dan tolak So saya tekan tambah. So kita ada lagi satu page yang baru. So di sini saya paste. Okey, saya tukar sikit soalan. Okey. So di sini ini pelajar tak nampak sebab kita tutup mata pelajar ni. Okey, yang ini yang pelajar akan nampak lah pada board dia tu. Okey, so sekarang kita pergi pada panel yang pertama. Okey, jadi sekarang ni ini adalah soalan cikgu pada whiteboard cikgu sendiri. Jadi macam mana kita nak pantau, okey, kita nak tengok okey para pelajar ni mampu ataupun tak selesaikan persamaan ini. So pertama sekali kita perlu jemput para pelajar kita untuk join dulu kelas kita ni. Okey, buat kita. Jadi pergi dekat bahagian bawah sekali. Okey, di sini ada copy URL. So kita copy URL ni tadi, kita berikan kepada para pelajar. Okey, sama ada dalam chat ataupun dalam komen So saya buka lagi satu. Okey, akaun yang sama. Okey, buka lagi satu akaun. Okey, ni akaun lain, akaun personal saya. So saya paste link tadi. Okey, so kita nampak ini yang di sebelah kiri ni adalah paparan untuk guru, dan di sebelah kanan ni adalah paparan untuk para pelajar. Okey, bila pelajar tekan je link tersebut, okey, dia akan terus pergi ke sini. So kita perlu tuliskan nama lah. Okey, contoh di sini nama pelajar ni saya tulis nama Farah Wahilda. Okey, dia terus tekan join whiteboard class. Okey, join whiteboard class. So sekarang ni kalau nampak di sini dia ada lobby. You are in the waiting lobby. So dia perlu tunggu sehingga kita benarkan pelajar ini masuk. So di paparan pada guru, okey, kita scroll di bawah. Okey, nampak ni di lobby ada seorang pelajar sedang menunggu. Jadi kita buka lobby ni dan kita tekan accept. Okey. So secara automatik, okey, ini adalah board pelajar kita. Di bahagian bawah ni kita nampak dah pelajar. Okey, ini adalah board kita. Okey, so pelajar nampak apa? Pelajar apa pun tak nampak. Macam mana nak bagi pelajar nampak soalan yang kita berikan tadi? Okey, kalau kita nak benarkan pelajar untuk nampak apa yang kita tulis, yang kita kongsikan di whiteboard ni. Okey, di sini kalau cikgu perasan dia ada butang push. Okey, bila kita klik pada butang push ni, dia ada 3 pilihan Push to student all pages. Okey, di mana kalau cikgu ada lebih daripada satu soalan, ada 2 hingga 3 soalan atau lebih, so pelajar tu boleh pergi ke page yang lain juga.
katakanlah soalan 1 dia dah siap, dia buat soalan 2, soalan 3. So dia boleh buat sebab dia boleh akses kepada seluruh page yang cikgu dah sediakan. Okay, tetapi kalau kita pilih push to student current page only, maksudnya sekarang ni apa yang pelajar lihat di sini sahaja, maka dia akan nampak itu sahaja di whiteboardnya. So kalau kita nak buat secara berpusat, secara tersusun, okay, berpusatkan pada pelajar, saya rasa okay, kita boleh pilih push to student current page only. Okay, so kalau kita tekan ni, okay, kita nampak dia pushing whiteboard. Okay, tunggu sekejap sehingga dah jadi whiteboard successful push. Okay, di paparan pelajar kita nampak dah ada soalan yang sama pada whiteboard guru. Okay, tetapi di sini, okay, katakanlah kalau para pelajar tu dia baru pertama kali guna, dia dah tertekan, kemudian dia dah terdelete, alamak, mana nak cari soalan tu dah tak jumpa pula, apa yang dia perlu buat? Okay, dia boleh guna apa? Undo, ataupun kalau dia macam dia tak tahu nak guna undo tu di mana, okay, dia dah banyak sangat dia tekan sana, dia tekan sini, tekan sana, tekan sini, jadi hilang. Okey, cikgu jangan risau. Okey, di bawah cikgu ni, okey, cikgu nampak ada board student. Okey, cikgu pergi pada board student tadi, dia ada bahagian action. So bahagian action ni kita akan buat yang samalah. Push teacher whiteboard to student current page. Okey, untuk current page itu saja. Apa yang kita tunjuk itu yang pelajar nampak. Tunggu sampai successfully. And baru baru kita close. Okey. Cuma itu kalau anda kata kita gunakan kita push untuk current pages, para pelajar masih lagi boleh gerakkan soalan. Okey. Jadi kalau kita tak nak soalan yang bergerak, so pelajar boleh conteng di mana-mana dia suka. Okey, supaya tak terpadam, tak terkesan. Okey. Cikgu boleh pergi dekat push tadi. Pilih yang ketiga. Push to student as background. Maksudnya sebagai background student saja untuk current page only. Okay, so bila kita tekan, okay, ni saya tekan. Okay, so sekarang ni dah successful. So ini adalah whiteboard pelajar, cikgu yang kita dah push pada pelajar. So sekarang ni pelajar tu dah tak boleh buat apa-apa dengan soalan tu. Okay, dia nak delete tak boleh, dia nak asingkan pun tak boleh, tak ada. So lebih mudah untuk pelajar tulis lah. Dia boleh conteng-conteng kat sini apa yang dia nak conteng. Okay, kalau dia terpadam pun, okay, kita boleh use eraser tool. Dia takkan padam soalan yang cikgu berikan. Okay, dia cuma padam apa yang dia tulis sahaja. Okay, so kalau cikgu nak jadikan ia sebagai soalan, okay, saya cadangkan untuk push as background. Okay, push as background. So di sini, okey, macam mana kita nak tengok jawapan para pelajar? Okey, untuk para pelajar dia tak boleh tengok jawapan orang lain, kawan lain dia tak boleh tengok. Okey, dia cuma nampak papan cikgu sahaja. Okey, tapi cikgu boleh nampak paparan pelajar-pelajar cikgu. Okey, so di sini, okey, so kita nampaklah di sini. Kalau anda kata pelajar tu tulis sesuatu, okay, pelajar tu tulis sesuatu, tapi kena dapat jawapan X sama dengan 7, okay, dan Y sama dengan -1. Okay. Okay, so di sini, okay, kita nampak secara langsung, okay, jawapan pelajar. So jadi cikgu boleh buat pemerhatian lah, okay, terhadap para pelajar. Okay, kita boleh tengok jalan kerja dia, okay, jawapan dia satu persatu daripada sini. Okay, sebenarnya di sini juga cikgu boleh bagikan feedback sama untuk beri komen, okay, ataupun kita masuk enter student live session, kita masuk dekat whiteboard student ni, kita boleh tanda lah. Okay, kita boleh bagi feedback untuk like, thumbs up ataupun thumbs down. Okay, sebab ini adalah aplikasi yang free, jadi semua ini tak available lah. Kita boleh tengok sahaja dan kita boleh beri komen secara langsung kepada pelajar. Okay, sebab kalau kita tekan ni, okay, dia mesti ada license premium.
Okey, so kita close dahululah. Okey. Okey, saya rasa itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini kepada para guru. Okey, kalau anda kata kita nak menjalankan PBD secara atas talian. So, whiteboard.fi ni adalah salah satu aplikasi yang sangat berguna lah. Okey, selain daripada kita boleh menilai para pelajar ataupun memantau para pelajar secara individu. Okey, kita boleh tengok juga jalan kerja ataupun secara langsung jawapan para pelajar tu. So tak adalah kalau pergi Jamboard tu nanti ni, cikgu dia conteng board saya, cikgu dia padan jawapan saya, cikgu dia buat itu, dia buat ini. So kita takkan dengar lagi itu. Okay, kalau anda kata para pelajar nak bertanya soalan, dia boleh typekan di sini ataupun dia boleh buka mikrofon dan tanyakan cikgu dalam Google Meet. Tak jadi masalah. So ini adalah salah satu tools yang saya boleh kongsikan kepada cikgu, okey, untuk cuba gunakan ketika PDPR berlangsung. Itu sahaja dari saya. Okey, harap dapat memberi manfaat kepada cikgu semua. Okey, sekian, terima kasih. Bye bye.